Halo, hai, hai everyone, selamat hari Ahad, happy weekend. Oh, yelah, sekolah sekarang cuti kan. So, aku ada interview hari ni dengan seorang student. So, kita nak tolong dia untuk dia punya assignment. Hai everyone, Middle Earth. InsyaAllah akan sambung. Sekejap Kita tunggu student tu masuk ya. Oh, korang tahu tak hari ni. Asal macam ni? Asal tak tegak? Ha? Oh, tegak eh. Tegak ah. Sekejap Yeah. Okey. Hai. Hai Hai. Fatia. Allah. So, kenalkan diri apa kita nak buat hari ni. So, aku follow kau punya lead. Okey. Assalamualaikum. Ni Salam. saya Rushaidi Fairul Hafizi dari MRSM Kuala Lumpur Baru. Oh, ni yang kat Kedah ke? Yang kat Perak? Ah, Selangor, Hulu Selangor. Ulu Selangor. Ulu Selangor. Hulu Oh, Selangor. okay. Okay. So, sekarang Form 5, 17 Okay. tahun. Jadi ada kena buat folio kerjaya tentang kerjaya apa nak dipilih lah lepas sekolah. Okay. Ah, jadi nak abang sebagai seorang, macam mana nak cakap, seorang role model lah macam tu. Macam Okay. untuk macam ni saya nak bawa ke arah kerjaya saya tu. Macam ah, Kau nervous ke? tak ada lah, biasa je. So, soalan pertama. Yang pertama, apa yang nak tahu tentang diri abang lah, introduce nama ke, nama, umur, lepas tu boleh Nama datang Hek. dulu. Okay. Nama Hekal. Nama full. Nak kena nama full ke? Nak tulis nanti dalam folio tu. Nanti lah aku DM WhatsApp. Okay. Okay, WhatsApp DM. Yeah. Nama Haikal. So sekarang umur 27. Tahun 1993. Apa lagi? Sekarang aku kerja dengan ML Studios sebagai salah seorang orang punya editor. Tu je lah kot yang setakat soalan tu. Hmm. Yeah. Seriusnya Ah, tanya pasal abang punya academic experience. Maksudnya daripada sekolah, daripada SPM ke apa ke, sampai macam mana boleh masuk sampai marine biologist tu. Oh, okay. Abang punya pathway lah lebih kurang. 2010 aku ambil aku punya SPM. Aku punya SPM aku ambil science stream. Dekat situ SPM aku taklah gempak macam orang lain. So sekolah aku pun bukanlah sekolah SBP, bukanlah MRSM, sekolah luar bandar. Aku asrama harian. Maksudnya sekolah asrama harian ni ada setengah budak yang duduk luar dan ada setengah budak yang duduk dalam, duduk asrama. So aku duduk asrama. Abang sekolah mana? Sekolah menengah Kebangsaan Raja Syariman. So nanti kat habis live ni aku rasa kau boleh refer balik sebab aku Okay. akan upload dekat YouTube kalau tak dapat catch up sekarang. So then jap, kau sekolah ke duduk rumah ni? Kan duduk rumah lah. Oh, okay. So PKP kan, kena balik. Rumah kat mana? Kajang. Oh, Kajang je. Abang mana mana? Okay. Aku Ceras, Maisuri. So okay, so anyway, lepas SPM, um, aku tak dapat aku isi UPU. Masa aku isi UPU tu, aku tak dapat
tawaran diploma. Bukan. Aku masa isi UPU aku ada dapat 2 tawaran. Satu sama ada aku nak buat foundation UIA, science. Lagi satu aku dapat matrix. Tapi aku ambil keputusan untuk ambil matrix sebab matrix dia tak ada apa ni, dia tak ada SP punya course. uh, dia tak ada bahasa Arab sebab aku pun tak strong bahasa Arab. And then matrix dia 1 tahun. So cepat. Aku nak cepat. Okay. And then lepas matrix dah setahun habis 2011 2012 September 2012 dapat tawaran Universiti Malaysia Terengganu, sarjana muda sains biologi marine. So dekat situ, dekat matrik aku ambil tak tahu sekarang lagi, dia ada 3 modul. Modul 1, modul 2, modul 3. So aku ambil modul 1. Modul 1 ni dia ambil fizik, kimia, bio, matematik. So modul 2 fizik, kimia, sains komputer. Modul 3 bio, kimia, sains komputer. Matematik semua modul wajib lah. So daripada situ matrix, CGPA aku alhamdulillah okey. Aku tak kata aku tinggi dan aku tak kata aku rendah. So alhamdulillah okey je lah. Daripada situ dengan CGPA aku ada tu, aku apply UPU untuk degree dan aku dapat Universiti Malaysia Terengganu sarjana muda sains kurungan biologi marine. So daripada situ aku habiskan 3 tahun untuk habiskan degree aku. Plus degree aku memang 3 tahun pun. 3 tahun dan 3 tahun dan aku habis 2015. Masa tu susah nak cari kerja sebab aku rasa masa tu zaman DN kot. Okay, tak nak salahkan kerajaan tapi masa tu zaman yang antara yang susah untuk cari kerja juga. Jadi aku further study untuk buat aku punya master. Aku habiskan master aku start 2016. Habis dalam 2019. So dekat 3 tahun. 3 tahun ke 4 tahun macam tu. And sekarang aku antara salah seorang daripada editor untuk MS Studios. Dan kalau nak katakan yang masa aku buat master, kat situ antara perjalanan marine biology aku, perjalanan sebagai seorang marine biologist aku yang paling aku rasa utilize lah sebab aku buat scientific work. Aku buat masuk makmal, aku buat field work. Tak apa pakai aku, nanti lecturer cikgu macam apa ni pakai aku. Tak apa. Tak apa ke pakai aku ni, takut nanti cikgu cakap apa ni. So daripada situ daripada masa aku buat master tu lah antara yang aku utilize marine biology aku up to the most highest utilization marine biology aku boleh buat. Sebab kat situ scientific work, aku buat field work, aku pergi collect sample dekat tengah-tengah laut. Aku masuk makmal. So aku tulis penulisan saintifik. Kat situ lah antara marine biologist aku ni. Then after that aku sebab sekarang waktu 2019 tu sepatutnya aku graduate convo sebab akan PKP berlaku, aku tak boleh nak convo. So antara convo tu macam orang lepas BSPM dia akan ambil part time work, so aku ambil kerja dengan MS Studios sebagai editor. Dan kalau dekat MS Studios aku antara editor yang banyak edit video-video sains. So kalau korang tengok video-video sains dekat MS Studios, contoh macam kenapa kambing perap sedap, contoh macam apa aku edit lagi. So video-video sains kebanyakannya aku lah yang edit. Sebab aku diberi peluang dan menggunakan background sains aku untuk edit dekat MS Studios lah. So itu je. Aku harap menjawab soalan kau. Jawab. Kalau yang master tu ambil kat mana, abang? Yang kat master tu aku ambil dekat UTM, Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, Skudai. Lama ke? Dalam berapa tahun? 3 tahun. Start 2016, habis 2019.
dah graduate. Cuma tak boleh nak convo sebab PKP. Sebab COVID tu tak boleh nak convo lagi lah. Sekarang abang ada CJ dalam CJ graduate apa? Macam aliran apa? So, okay. Kalau nak ikut Achievement abang. graduate, aku graduate Sarjana Muda Sains Biologi Marine dengan Sarjana Falsafah dalam Alam Sekitar. Master of Philosophy in bracket environment. So dua ni lah kot. Aku punya education experience aku. Uh, pengalaman pendidikan. Tu pelik je. So yang daripada asalnya, abang memang minat biologi marine ke macam mana? Oh, Maksudnya okay. masuk ke memang dah set dah. Ni pathway saya nak pergi biologi marine. Cerita pasal cerita pasal adakah aku minat ataupun adakah aku um, betul-betul minat marine biology. Jawapan tu macam aku cerita terpulang pada korang nak judge ataupun tak tentang cerita ni. Masa aku kat matrik, aku punya forte, aku punya ace, aku punya kira aku paling okay dan perform subjek kimia dengan fizik tau. So daripada subjek kimia dengan fizik, dan typically kalau lelaki kat matrikulasi memang fizik dan kimia memang dorang perform lah. Perempuan kebanyakan, bukan aku nak seksis ke apa kan, bukan aku nak kata perempuan memang power, tak. Tapi kebanyakannya masa zaman aku tu, perempuan memang power gila biologi dan kimia. Laki akan power kimia dengan fizik. Tak tahu kenapa. Dan plus matematik. Matematik dia ada 50-50 lah. Kadang-kadang ada perempuan yang power, kadang-kadang lelaki pun ada power. So masa dekat matrik, matrik kita ambil 2 semester 1 tahun 2 semester. Aku antara orang yang kat matrik setiap minggu akan ada test tau. So sebab dia ada 9 minggu Satu semester ada 9 ke 10. Aku tak ingat berapa minggu. Macam tu lah kot, 9 ke 10 minggu ke 12 minggu macam tu. So setiap semester, setiap minggu akan ada quiz untuk cover satu chapter. Kiranya satu chapter habis, terus buat quiz dalam pada minggu yang sama tau. Tak kisahlah untuk semua subjek. Kira fizik pun macam tu, kimia macam tu, matematik macam tu, bio macam tu. So setiap minggu bila ada test, aku antara orang yang gagal quiz biologi tau. Test biologi memang kat matrik aku antara orang yang gagal. So bila gagal, kita kena repeat test tu. So bila nak repeat, waktu kelas, macam kelas tutor biologi, aku kena, orang-orang yang repeat ni diletakkan dekat belakang kelas sebab nak repeat, dan orang-orang yang lepas test pada minggu yang sebelum tu akan belajarlah kat depan kan. So macam minggu ni aku fail, minggu depan aku kena repeat. So tiap-tiap minggu akulah orang yang muka ni lah yang selalu repeat dekat quiz biologi. Tapi fizik kimia aku okey, tak tahu kenapa. Maksudnya chapter yang sama lah sampai dapat. Chapter yang aku fail tu lah, Kadang-kadang lecturer akan, sebab kita orang panggil cikgu je, akan bagi balik soalan yang sama ataupun kadang dia tukar soalan lah. Sebab kalau tak macam, apa guna bagi repeat test kan. So aku antara orang, so daripada satu semester, awal semester sampai ke hujung semester, mestilah bilangan orang yang repeat tu akan berkurangan lah kan. Sebab okay, mula-mula orang tak dapat nak pace lagi. Okay, macam mana biologi untuk semester ni kan. So bila sampai ke hujung semester, contohnya start semester ada kata 7 orang lah. Satu kelas dalam 20 orang ke macam tu je, sikit je. 20 orang lah. So 7 orang awal semester yang repeat bio. Lepas tu next minggu seterusnya akan berkurangan jadi 6 orang, 7 orang, 5 orang. Sampai ke hujung-hujung semester mestilah ada dekat seorang dua kan. Orang yang terakhir yang sentiasa repeat biologi test ialah aku lah. So muka ni lah yang kat belakang kelas sentiasa repeat biologi semua. So daripada situ aku macam okay, biologi bukan aku punya forte kot kan. Aku macam reda je lah. So bila dah habis matrik, aku discover masa dalam zaman SPM lagi, masa zaman sekolah lagi, aku discover yang aku minat tentang haiwan.
So pada masa sama aku punya otak boleh pada fizik dan kimia. Jadi apa aku buat masa habis matrik, aku nak isi UPU, dia ada 8 choices, aku alternatekan choices tu. Uh, Chemical engineering, biology marine, chemical engineering, veterina, chemical engineering, apa ni, zoology. So aku alternatekan lah 8 choices tu dengan chemical engineering, dengan study tentang haiwan. Aku alternate dan tak tahu lah, rezeki menyebabkan aku dapat biology marine. So itulah ceritanya tentang kenapa aku boleh join biology marine. And then bila first month, bulan pertama aku masuk biology marine, um, aku rasa susah sebab semester yang awal-awal biology marine kita orang belajar tu, dia sangat-sangatlah macam the base untuk belajar course biology marine pada akan datang. So semester akan datang, kalau kau tak ambil subjek ni, susahlah untuk kau faham subjek-subjek yang akan datang. So bila first month tu susah, tapi disebabkan dia punya environment, fieldwork dia, kita orang pernah ada satu macam kata-kata macam ni tau. Kalau kita orang akan cakap macam ni pada junior yang setiap kali nak masuk biology marine masuk, setiap kali ada intake biology marine masuk, kita orang akan cakap kat junior macam ni. Kalau aku letak bet yang korang tak minat biology marine, by the end of the semester korang akan minat biology marine, aku akan kaya. So faham tak? So maksudnya orang tu cakap dia tak minat, by the end of the semester kalau aku letak bet hang mesti minat punya, aku akan kaya. So maksudnya semua orang akan minat biology marine bila in the end of the first semester tu memang semua orang akan jatuh hati lah dekat biology marine. Sebab fieldwork the best, pembelajaran the best, environment the best, lecturer pun best. Semua boleh katakan semua apa yang aku belajar tu best lah. Dia tak stressful dan numbers of satu intake tu, satu batch tu sikit je, dalam 50 orang je. So kau rasa kecil lah. Kau tak rasa macam kalau satu course tu dalam 100 orang lebih, kau rasa macam jauh lah. Kau tak rasa nak dekat antara satu sama lain tentu. Maksudnya competition nak masuk course biology marine ni memang susah ke macam mana? Nak masuk, tak tahu lah. Masa dulu requirement dia 3.5 CGPA, 3.5 matrix. Lepas tu STP tak ingat berapa, foundation pun 35 ke atas. Nak kata 50 orang tu nak masuk biology marine senang ataupun susah, pada masa tu exposure tentang biology marine adalah sangat-sangat sikit. Sekarang dengan aku buat video dekat MS Studio tentang biology marine, definitely orang akan, oh ada course tentang biology marine lah. So orang akan, budak-budak macam apa, Rashid lah nama, orang student macam Rashid yang tengok video dekat MS Studio, oh tentang biology marine tu ada, definitely korang akan pilih, oh ada course tentang biology marine, nanti nak apply lah. So competition pada zaman korang mungkin lebih tinggi sebab exposure dah tinggi, sebab orang dah kenal, berbanding pada zaman kita orang yang kita orang tak tahu pun ada course tentang biology marine. Macam tu lah. So maksudnya maksudnya time abang belajar tu, ambil master tu, abang ada buat intern kat mana-mana ke? Ataupun abang selepas tu dah kerja dengan apa-apa yang berkaitan biology marine? Oh, salah satu requirement untuk grad biology marine ialah kau kena intern selama 3 bulan. Aku diberi peluang untuk intern dekat satu FRI Kampung Aceh. Nama dia Fish Research Institute. Institut Penyelidikan Perikanan, Fishery Research Institute. Institut Penyelidikan Perikanan Kampung Aceh, bawah Jabatan Perikanan Malaysia, selama 3 bulan. Dekat situlah aku rasa kerja seorang marine biology scientific yang sangat-sangat true dan core lah. Kat situ korang akan, hari-hari kau datang, kau akan dissect ikan, bedah ikan, tengok berapa berat dia, kenapa ikan ni boleh mati, kenapa. Kita orang kat situ ada satu case tau, kat mana kita orang kena study berapakah anggaran ikan tongkol ataupun tuna dekat perairan Malaysia.
So macam ni kita nak buat, kita study dengan berapa ikan tongkol yang ada dekat, berapakah ikan tongkol yang ada dekat berapakah ikan tongkol yang ada dekat laut, dekat perairan Malaysia, dan berapa besarkah diorang. So macam mana kita nak ukur ikan yang ada dekat laut? Mestilah kita ukur dekat ikan yang didaratkan, yang ikan yang dinaikkan kat jeti. So kita ambil sampel yang kat jeti. Oh kebanyakan, so daripada situ kita buat shape lah, kita buat bell shape tu lah. Kita buat bell shape, kita tahu okay, kebanyakan ikan yang didaratkan dekat jeti, dekat jeti ni yang dinaikkan saiz dia sebesar ini. So daripada saiz yang kita jumpa sebesar ini, kita compare dengan saiz 5 tahun selepas, 5 tahun sebelum tu. Dulu saiz lebih besar, sekarang saiz lebih kecil. So berarti saiz dekat ikan dekat laut sekarang sebesar ini daripada 5 tahun yang tersebut. Bilangan dia pun dulu banyak, dalam contohnya dulu sekali naik dalam masa 1 bulan kita boleh dapat dalam 2, 3, 4 tan. Sekarang dah 1 tan. So kita boleh tahu okay, numbers of ikan tongkol dekat laut sekarang pun berkurangan. So dari situlah seorang marine biologist boleh ramal ada berapa banyakkah ikan dekat tengah laut, ada sebesar manakah ikan yang ada dekat tengah laut daripada ikan yang dinaikkan dan dipasarkan dekat pasar. So kita boleh dapat data dari situ. Dekat situ aku belajar banyak, aku berpeluang untuk belajar banyak gila macam mana seorang marine biologist bekerja lah. Selain daripada kerja-kerja makmal, macam mana nak collect sampel dekat laut tanpa perlu ke laut. So macam mana nak baca data dekat situ, aku banyak gila belajar. Fishery Research Institute, Institut Penyelidikan Perikanan Kampung Aceh. Dia ada, dalam satu Malaysia ada 9 cawangan kot. So yang dekat dengan rumah aku tu Kampung Aceh, yang dekat Perak tau. Kat Perak. Tu time abang tengah master lah, abang buat intern. Tak, masa tu degree. In order untuk graduate degree kena 3 bulan intern. Time Masa master totally buat research dekat universiti je. Tak ada pergi kerja lah. sangat ah. Macam masa time degree tu, contoh abang punya rutin harian lah kalau dekat laut tu, kalau tengah buat intern. Macam rutin harian daripada pagi tu, abang masuk lab dulu ke, buat apa dulu. Lepas tu, Waktu intern, tu degree intern lah, kita cakap rutin degree intern lah. Okay, rutin degree intern, sebabkan dia kerja dengan kerajaan, intern dengan kerajaan. Masuk kerja pukul 8, balik 4.30, pukul 5 macam tu. So mula aku masuk, aku akan punch card. Bila aku dah punch card, aku akan naik kat tempat kerja kita orang. Kerja kita orang, aku akan buka laptop aku akan tengok, okay hari ni nak kena buat apa. So hari ni ada data yang aku nak kena siapkan. So aku siapkan data semua. Aku akan tengok dulu list kerja aku apa. And then kalau lepas aku dah siapkan data, sebab dalam 1 minggu tu aku intern dalam 12 minggu je. So satu minggu tu supervisor aku dah tetapkan, okay, minggu ni benda ni nak kena siapkan. Check sampel, siapkan data ni sini semua. So aku kena prioritize lah kerja aku. Pada awal minggu tersebut, hari Senin tu aku kena prioritize semua. So macam kalau aku masuk aku akan siapkan data semua. So kalau aku dah siapkan data, aku akan hold dulu. Kalau data tu banyak, aku akan hold dulu. Aku akan sambung pergi masuk lab dalam pukul 12 ke, kalau pukul 11 ke aku akan masuk lab. Pukul 1 lunch sampai pukul 2. Pukul 2 sampai 4.30 tu kebanyakan masa aku kat lab. Aku akan siapkan data, aku akan siapkan sampel lab, tengok sampel plankton, tengok sampel ikan, timbang catat. Lepas tu dalam hujung minggu tu aku akan masukkan data yang aku dah masuk lab tadi ke dalam laptop aku supaya aku boleh analyse untuk siapkan 1 minggu punya kerja. So daripada situ boleh tahu lah, kebanyakan masa aku dekat intern, dia busy pada awal minggu, pada hujung minggu. Masuk hari Khamis tu dia dah kurang busy sebab kebanyakan masa dekat workspace untuk siapkan data je. Pada hari Isnin sampai hari Rabu tu kebanyakan masa dekat lab daripada biasanya lepas lunch lah, daripada pukul 2 sampai ke 4.30 macam tu je.
Maksudnya kalau kita tengok macam banyak video yang marine biologist yang macam masuk dalam laut, lepas tu dia tengok apa aquatic life dalam tu. Abang pernah ke buat benda tu? Oh, yang kalau diving macam tu, aku pernah buat macam tu waktu aku punya FIP. FIP tahu? Tak. Okay, FIP ni ialah satu kajian research kecil untuk kau graduate. Kau nak graduate marine biology degree, kau kena buat satu kajian kecil tau. Dekat sini, dia panggil final year project. So, dia kat hujung-hujung semester, 3 tahun tu, dalam 3 tahun tu, tahun ketiga kau kena buat FIP. So, masa tu aku punya FIP project, dan semua orang ada projek yang diorang pilih sendiri. Diorang letak title diorang sendiri. So masa tu aku punya FYP tentang Tapak Sulaiman tau. Nama dia Crown of Thorns Starfish. Aku ada buat video pasal tu dekat channel aku. Kau boleh tengok, boleh study macam mana, faham ke tak. Dan ada video dia juga. Benda tu aku buat untuk dalam masa 2 bulan dan setiap minggu. Dalam masa 2 bulan untuk setiap minggu aku kena pergi redang untuk diving, ambil sampel, tolong supervisor aku ambil sampel, analyze sampel, berapa timbang berat dia punya tapak Sulaiman tu. So benda tu adalah tipikal untuk seorang yang buat FYP dan tipikal untuk seorang yang buat seorang namanya marine biologist sebab dia nak tahu data, dia nak tahu research tentang apa yang dia buat. Macam aku buat pasal tapak Sulaiman. So definitely aku kena diving dan cari sampel tapak Sulaiman untuk aku buat aku punya research. So untuk buat FYP tu diving tu ialah something yang typical dan normal lah. Dan setiap kali kau dive, kau mestilah ada objektif. Takkan kau nak dive bodoh-bodoh macam dive sesaja, tengok-tengok lepas tu balik. Macam tak ada objektif kan. Dan rugi dan memenatkan lah sebab kita nak diving, kita nak buat kerja. Seorang marine biologist, bila dia diving, dia nak buat kerja. Ada orang diving untuk leisure macam fun-fun, dive, just tengok, oh ada ikan, ada ni, ada tu. Itu kita tolak kita pilihan. Tapi untuk seorang marine biologist, kalau dia diving, mesti ada kerja. Dia akan collect sampel coral ke, dia akan collect sampel siput ke. Macam aku collect sampel tapak Sulaiman. So normal lah untuk seorang marine biology untuk dive. Dan aku punya dive hour setakat ni dah lebih 100 jam lah. Dalam satu diving, kau akan boleh dive paling lama pun sejam. So aku punya dive hour sekarang yang terkumpul lebih daripada 100 hour lah. Kalau tahu maksudnya abang dah dive berapa kali? Banyak lah. Lebih kurang macam Ya ke? lebih daripada 100 lah maksudnya. Sebab satu dive dalam 40 minit ke sejam dan aku punya dive hour dah 100 jam lebih. So pandai-pandai sendiri lah kira. So dalam banyak-banyak kali abang dive tu memang untuk buat satu FIP tu je. Kebanyakannya masa ya. Dah aku rasa aku tak dive kosong kot. Mesti kena buat kerja. Collect sampel, catat ke. Aku tak dive kosong. Teringin kak nak dive kosong. Macam mana Sebab bila aku dive aku mesti ada kerja kena buat. Macam okay ni communicate dengan kawan. Okay nah aku ambil sampel ni. Masukkan dalam test tube. Dalam air ikat. Nah sampel hantar. Tu kau dah. Macam tu je lah. Teringin kak nak dive tanpa buat kerja. Tapi macam bosan juga sebab kau macam tak ada aktiviti. Kau turun macam tengok je. Bila kau turun dan tengok buat kerja, itu lagi seronok aku. Sebab itulah office kau. Inilah kawasan, ni korang ni lah office kau. Kau nak main dengan dia macam ni. Tapi bila dive kau tak boleh nak sebarangan sentuh. Sebab kadang-kadang ada koral yang berbisa. Kadang-kadang ada koral sensitif. Dia tak boleh sentuh dengan tangan manusia. Nanti dia mati. So antara aquatic life yang abang memang terkejut lah bila nampak, bila masuk tiba-tiba nampak itu. Pasal abang macam takut ke apa? Ada tak? Aku pernah ada satu momen yang mana aku dive. Siapa yang tengah tengok 15 orang ni eksklusif lah. Aku ceritakan benda ni. Aku pernah ada satu momen yang mana aku dive. Masa tu kita orang tengah buat kerja tau. Kita tengah buat kerja. Tengah relax. Kawan aku buat kerja dekat tepi sikit. Kita orang dive kena rapat-rapat sebab bila dalam air, kalau visibility teruk, pemandangan kau teruk, macam jarak antara orang tu teruk, kau tak boleh nak duduk jauh. Nanti hilang atau tersesat.
So kita orang buat kerja rapat-rapat. Semua orang tengah buat kerja kan. Ambil sampel, potong coral semua, ambil sampel. Tengah buat kerja, aku macam tengok je lah sebab kerja aku dah siap. So aku duduk, aku macam peluk tubuh, relax. Macam ni, tiba-tiba macam ada benda langgar aku kat bahu kanan. Macam, benda kan? Ada satu black tip reef shark langgar, dia punya sirip langgar kat ni. Aku tak tahu sama ada dia pun tak nampak aku ke. Aku macam, dia langgar aku, dan dia pusing patah balik tengok aku. Aku macam, okay, aku nak kena buat apa ni? Aku duduk steady lah macam, okay, relax. Langgar aku. Bila dia makin dekat, supervisor aku datang, dia ambil satu rod besi, dia kilas depan aku. Dia kilas depan aku sebab dia nak macam ni aku, ni dia kan, dia nak datang. So supervisor aku kilas besi tu, dia macam lari. Oh, masa tu macam moment macam, aku nak kena makan ke ni? Tapi fun facts, black tip reef shark, dia tak makan manusia, dia makan ikan. So mungkin dia nak langgar macam, sup, kau buat apa yang kat sini? Dia nak datang ni boleh, nak tegur ke apa, tak tahu lah. Itu antara Maksudnya moment yang ada satu macam video, cuak lah. Sebab shark kot, kau nak main-main apa? maksudnya betul lah, ada satu video abang yang abang cakap yang shark ni sebenarnya tak makan orang pun. Betul, itu memang fakta yang betul. Mungkin waktu tu patut aku kencing kot betul supaya dia lari. Tapi kalau kau nak kencing waktu diving, susah tu sebenarnya. Aku pernah marah semua orang. Aku dive sebab tak boleh nak kencing. So mestilah kau mudi tau. Aku macam, wah aku tak boleh nak kencing, tak boleh nak kencing. Sebab aku tak buat kerja. Pada masa aku nak terkencing. Tapi aku tak boleh nak terkencing. Bila kau dive, kau tak boleh nak terkencing. Tak tahu kenapa. So bila naik atas surface, dekat atas air tu kan, semua orang tengah packing barang buat naik atas boat. Aku macam marah semua orang, tepi lah. Sebab aku tengah mudi, tak boleh nak kencing. Mungkin aku patut kencing lah masa tu. Ada lagi banyak-banyak benda. Aku pernah jumpa ikan pari sebesar 2 meter. So, kau bayangkan kalau kau dalam air macam ni kan, kau macam ni kan, dia lebih panjang daripada kau lagi. Tu tak termasuk ekor. Ikan pari tu lebih besar daripada kau. Kau bayangkanlah besar mana ikan pari tu. Besar gila. Aku pernah jumpa tu waktu diving lah. Tapi kalau tak waktu diving, aku pernah jumpa waktu intern aku pernah dapat peluang untuk belayar 4 hari daripada Perak turun ke Singapura, naik ke Terengganu. So turun ke Semenanjung tu. Aku pernah jumpa ikan dolphin dekat kawasan Tioman macam tu. So tu antara momen juga Tapi waktu tu bukan diving. Ikan dolphin waktu tu belayar waktu intern. Waktu intern tu ada peluang untuk belayar. So kita orang belayar dengan buat activity expedition sambil belayar sambil ambil sampel ikan. Bukan seorang marine biologist yang pergi tengah-tengah laut yang tengok dekat National Geographic tu bukanlah belayar bodoh-bodoh biasa-biasa kosong-kosong yang mesti ada objektif kenapa diorang belayar. Yalah nak hidupkan satu kapal nak gerakkan satu kapal ke tengah laut, dia makan diesel yang banyak which akan cost beratus ribu ringgit, berpuluh ribu ringgit punya diesel amount tau. So kau tak boleh nak belayar kosong-kosong, mesti ada objektif kenapa kau nak belayar tengah laut. Next. Aku pula minta soalan. Dari segi yang nak diving tu, mula-mula abang kena buat lesson dulu lah kan? Betul. Kita orang buat lesen. Aku dia ada taraf atau paras lesson diving yang kau boleh buat. Aku paling low, bukan paling low antara bahagian low sebab atas sikit dia boleh dive malam. So aku tak boleh dive malam dan aku ada certain kedalaman je aku boleh pergi. So aku boleh dive siang saja dan certain kedalaman saja aku boleh pergi. Dan aku tak boleh masuk macam kalau ada shipwreck ataupun kapal karam, aku tak boleh masuk dalam kapal karam sebab ada lagi satu lesen untuk masuk ke dalam kapal karam. Lesen untuk dive waktu malam sebab cara nak dive malam dengan cara nak dive siang lain. Siang sebab kita nampak semua benda. Malam kau tak nampak apa, gelap, tak ada sunlight, even moonlight, cahaya bulan pun tak masuk dalam air. So dia ada cara nak dive dan navigate dalam laut waktu malam. So aku ambil lesen masa aku first year biology marine. Kita orang buat ramai-ramai. So best kita orang buat ramai-ramai. Kita orang buat dalam 4 hari saja dekat Pulau Perhentian. Kalau ada peluang untuk dive, ambil lesen. Tapi sekarang macam susah kot sebab COVID kan.
pergilah ambil lesen dive. Seterusnya, antara pros and cons untuk marine biologist ni. Maksudnya apa yang baiknya, apa yang tak elok ke pasal tak pun benda-benda yang challenges lah. Um, okay, uh, first of all, reality kalau orang cakap aku buat video dekat marine biology dekat social media, adakah aku seorang marine biologist? Aku akan definitely aku akan bertahan punya. Aku tahu mestilah aku marine biologist sebab aku ni kot, aku seorang graduate marine biologist lah. Dengan pada masa sama, bila kau advocate people dekat social media, dekat public dengan buat video, engkau juga seorang marine biologist yang advocate people tentang awareness marine biology. So, yes, aku boleh consider aku seorang marine biologist juga. There's those challenges yang aku dapat, tapi aku bukanlah those yang pergi ke arah saintifik yang macam duduk kat mamal. So, kau bayangkan kalau diorang duduk kat mamal, mesti diorang tak famous kan? So, orang-orang yang tak duduk makmal ni lah yang ada dekat public macam sekarang kau nampak aku buat video semua. Sebab kalau duduk makmal, macam mana diorang buat video? So, definitely diorang tak famous. So, challenges ni ialah sekarang market untuk marine biology adalah super duper susah. Tambah dengan COVID. Sebab bila kau nak join market marine biologist, pekerjaan kita sampai pasal pekerjaan, kebanyakan kau akan sampel dekat luar, dekat field. Bila COVID, macam mana kau nak sampel dekat luar? Sebab yelah KP semua kan, kau tak boleh nak naik boat, kau tak boleh nak pergi interact dengan orang, nak deal dengan boat semua, tak boleh nak pergi pulau sebab pulau tutup. So macam tu. And then weather lah, kalau kau betul-betul join on the field, kau kena ikut weather. Kadang-kadang kalau cuaca buruk, kau tak boleh nak turun ambil sampel. Sebab kalau cuaca buruk kau ambil sampel, merisikokan, sangat-sangat berisiko untuk nyawa kau hilang, bercedera dan sebagainya. Aku punya body kan. Bukan body sekawan, aku punya macam sumpahan kot. Kalau aku turun laut untuk menyelam, walaupun kau pakai kaki itik tu fin tu, aku akan luka kat tapak kaki. Tak tahu kenapa. Tak tahulah kenapa. So dengan keadaan elok pun, dengan keadaan cuaca terang benderang, tak ada panas terik, tak ada ribut taufan pun kaki aku boleh luka. Tapak kaki aku boleh luka tanpa sebab, kan? Apatah kalau ribut kau turun tengah-tengah laut, definitely akan lagi membahayakan keselamatan diri kau. And then challenges lain ialah kita sekarang, generasi aku ialah generasi yang masih lagi dia ada, okay, sekarang ni apa yang aku nampak, kita ada 3 generasi tau. Generasi yang tak tahu apa-apa pasal marine biology, generasi yang mula diperkenalkan dengan marine biology, generasi yang dah kenal marine biology. So generasi kau adalah generasi yang dah kenal pasal marine biology sebab dah ada banyak sangat video marine biology dan orang aware. Betul tak? Kau pun tahu ada tentang marine biology. Aku adalah generasi tengah ni yang baru tahu pasal marine biology. So untuk aku memperkenalkan kepada generasi yang tak pernah kenal marine biology ni adalah super duper susah lah. So contoh kalau kau nak cakap jangan makan telur penyu sebab penyu ni susah nak bertelur semua kan. Diorang kan cakap tapi dulu kita makan telur penyu okey je. So nak advocate people yang generasi ni sangatlah super duper susah. Even masa aku raya pun, kalau orang tanya aku ambil course apa, aku cakap marine biology. Kalau kau tanya aku, abang ambil course apa? Marine biology. Oh, okey. Kau akan faham. Pergi diving, ambil pasal laut semua. Kalau generasi ni tanya aku waktu raya, ambil course apa? Marine biology. Hah? Course apa tu? Kau nampak? Benda tu menunjukkan diorang tak aware lagi tentang marine biology. Diorang tak well educate lagi tentang marine biology. Dan dia akan jadi memudahkan diorang ialah dengan aku cakap yang aku ambil course sains laut ataupun aku adalah dicop sebagai nelayan yang ada degree. Macam tu je. So
nak advocate generasi ni adalah satu challenges kepada kepada generasi aku lah. Dan aku definitely faham yang generasi korang yang kat sini adalah generasi yang kurang challenges kepada generasi aku, sebab semua orang dah well known ataupun dah mula faham, mula sedar tentang apa itu embryology, sebab banyak video yang keluar dekat internet ataupun sosial media. Antara skill yang perlu ada untuk embryology, sebab saya ada tengok dekat web. Lepas tu dia kata kena ada eye detail. Maksudnya kalau eye detail tu antara challenge yang abang tengok macam plankton tu kan kecil kan. So macam yang tu ke contoh-contoh eye detail yang perlu ada untuk measurement ke apa? Okay, eye detail ni ialah skill yang kebolehan engkau untuk, ability engkau untuk observe benda yang bukan saja benda tu kecil, tapi benda tu ialah signifikan kepada kepada sesuatu hidupan tu. Contohnya, okay, kita tak ambil plankton, kita jangan ambil plankton lah. Plankton tu memang eye detail as kecil. Kita ambil macam macam apa macam okay, salah satu benda yang dalam biologi juga kau akan belajar pasal tumbuhan bakau. Bakau ni ialah tumbuhan yang duduk dekat pesisiran pantai. So kau akan, eye detail kau ialah macam ni. Kenapa spesies ni dan kau akan belajar tentang spesies tau, nama-nama saintifik spesies tu, genus dengan spesies tu. Kenapa spesies ni ada dekat kawasan ni? Di mana sepatutnya spesies ni tak sepatutnya berada dekat kawasan ni. So those eye detail dan kebolehan kau untuk berfikir, kau kena fikir lah, spesies ni sekarang ada tumbuh dekat kawasan ni, tapi pada jarak laut pada jarak laut sejauh ini. Maksudnya 15 meter daripada air je dia ada. Pada 10 meter dia tak ada lagi. Lepas tu 20 meter dia dah ada banyak. So kau kena faham macam tu lah. Kau akan start fikir, 15 meter dah ada tapi 10 meter tak ada. So those detailness yang kau kena aware lah. And then skill untuk kau observe benda pada masa sama kau berfikir dengan tanyakan kenapa banyak. Kenapa pada jam ni baru ikan ni bertindak balas macam ni? Kenapa ada parasite dekat gill, dekat apa ni, insang, kenapa tak dekat dia punya mata? Kenapa those benda yang kau nak detail, kau nak apa panggil, nak tahu jawapan dia, kau kena tahu objektif supaya kau boleh guna eye detail skill kau terhadap sesuatu benda yang kau nak observe, terhadap sesuatu yang nak kaji. Dan selain daripada eye detailness, aku rasa benda lain juga ialah kebolehan kau untuk survive dekat field. Sebab selain daripada and then plus another skill lah, kebolehan scientific and laboratory work sebab those kena balance tau. Sebab kalau kau dah collect sample, dia bukan berarti kau collect sampel dan kau bagi orang lain untuk analyse sampel kau. Mestilah kau collect sampel dan engkau sendiri kena analyse. Sebab kau dah collect sampel, kau je yang tahu macam mana sampel ni ada dekat, macam mana sampel ni ada dekat field. Waktu kau collect sampel tu, dia ada sebelah kiri batu. Kenapa dia tak ada kat sebelah kanan batu? Tapi bila kau bagi sampel ni kepada orang lain tu tak faham tau. Kenapa jadi macam ni? So bila dia nak analyse sampel tu, dia jadi objektif untuk mencari kajian, jawapan terhadap kajian tu jadi macam hilang lah. Sebab engkau je yang tahu kenapa spesies ni ada dekat sebelah kiri batu, sebab engkau yang collect sampel tu sendiri. Dan bila kau balik ke makmal untuk analyse, kau boleh guna balik sebab soalan kenapa engkau ada dekat sebelah kiri batu tu untuk menjawab kenapa dapat result macam ni. So kebolehan untuk kau survive dekat field, mana field ialah kita tahu dekat tengah laut harsh kan, kau tak boleh nak minum, kau tak ada air fresh water. Kebolehan kau untuk buat kerja makmal, human interaction skill tu tak perlu on the top notch, tak perlu sangat tinggi, tapi perlu ada lah sebab kau nak deal, nak deal boat kan dengan orang. So taklah perlu, sebab kau tak akan deal orang setiap hari, kau kebanyakannya deal dengan sampel, dengan dalam lab, macam tu je. So skill-skill ni aku rasa kepada orang-orang yang nak join biology, ataupun nak involve dalam biology, tolong
develop daripada sekarang supaya bila masuk dalam course marine biology taklah terlalu terpinga-pinga dan taklah memakan diri lah. Next question. That's Kita ada it. lagi dalam 10 minit kot sebelum habis. So, Kan ada banyak lagi soalan? tak ada nak habis ni. Antara you yang abang suggest kan, contoh macam saya nak jadi, maksudnya lepas SPM apa saya kena buat, apa yang kena pergi mana. Sekali dengan you mana yang terbaik untuk you. Aku tak nak bagi satu, aku tak nak bagi, aku akan cuba tak bagi satu aku akan bagi satu jawapan terbuka, maksudnya open answer. Aku takkan kata inilah jawapan terbaik, inilah laluan terbaik. Tapi aku akan bagi beberapa option dan laluan yang aku nampak daripada pengalaman aku. Sebab kawan-kawan aku adalah daripada segi bidang. Okay, first, macam aku. Science stream dekat sekolah, ambil matrikulasi, and then terus degree marine biology. Second, ada orang yang account stream dekat account stream dekat sekolah. And then dia account, and then dia further politeknik, dan politeknik dia ambil diploma maksudnya diploma, and then dia further marine biology. So ada yang macam tu, maksudnya dia tak ambil foundation, dia tak ambil asasi, dia tak ambil matrikulasi, dia ambil diploma dulu, dia habiskan diploma dia 3 tahun, dan dia ambil lagi 3 tahun untuk belajar marine biology. Ada macam tu juga. Dan ada juga yang macam STPM 2 tahun, setahun setengah, 2 tahun, and then dia further marine biology. So ni antara beberapa choices yang dah aku nampak. Dah boleh ambil daripada diploma, STP, matrik, asasi. Ini antara common and typical. Ada beberapa, dan sangat-sangatlah bias kalau aku nak cakap tempat yang aku belajar ialah tempat terbaik. Tapi adalah beberapa universiti yang tawarkan course marine biology dengan nama yang lain. Contohnya macam UKM, dia orang ada sains laut ataupun sains samudra. Dekat UMT, dia orang ada marine biology dan juga sains samudra. Dekat UMS, dia orang ada biologi akuatik kot nama dia, macam tu. Dekat UiTM Arau, dia orang ada teknologi marine ke teknologi maritim. So ni antara yang berkaitan dengan biologi marine. Dan juga boleh je kalau tak nak purely marine biology, ambil sarjana muda sains biologi. So masa kau buat FIP, masa kau buat research final year tu, kau buat tajuk tentang tajuk tentang laut. Maksudnya kau study tapak Sulaiman ke ataupun biodiversity. Tapi semua orang, asas kebanyakan orang dekat Malaysia dah tahu dengan kepakaran UMT ialah satu-satunya universiti yang fokus ni terhadap kelautan. Tentang laut, kalau dekat dalam Malaysia ni, UMT antara universiti dalam Malaysia ni yang fokus kepada laut lah. Tapi kat luar sana, kalau nak fly ke luar negara pun super duper banyak. Australia ada, France ada, Aussie ada. Aussie masih sama lah. USA ada, Arab pun ada. So kalau nak fly luar negara pun ada juga. Cuma persoalan dia penajaan lah. Sebab kalau kat luar negara nak cari penajaan dalam Malaysia, payah. Sebab kos-kos macam marine biology ni bukanlah kos yang menyediakan orang untuk bekerja dalam field. Sebab bila kau dah ditaja, kebanyakannya kau kena bond balik dengan penajaan si beasiswa tersebut. Dan dah kau kena bond, macam tak ada reason je untuk kau nak dibondkan tanpa kerja. So abang sekarang pun tak ada yang career abang jadi public speaker tentang marine biology tu lah, macam tu. Aku advocate people. Aku advocate public and people tentang marine biology lah. Definitely aku akan aku tak tahu lah sampai bila aku boleh advocate people. Tapi at certain point, maybe aku akan stop dan aku akan join scientific field macam biasa balik lah. So far, sementara masih bertenaga ni,
aku buat apa yang aku boleh buat lagi lah. Di last question, apa yang abang boleh concludekan ataupun lagi satu advice untuk orang yang nak jadi marine biologist, especially saya lah. Tapi macam saya ni, saya jenis yang macam minat pasal haiwan. Macam bila tengok haiwan tu macam nak tengok apa yang nak explore lah, apa yang ada kat dalam laut tu. Tapi macam jenis yang macam takut sikit dengan laut. Macam bila tengok tu macam impress gila. Okay, first of all, habiskan sekolah dulu. Habiskan sekolah dulu. Fokus apa yang dekat sekolah dulu. Jangan terlalu fokus. Sebab ada baru-baru ni aku dapat satu soalan. Aku tengah stream game. Aku punya side hobby ialah aku suka main game. So aku stream game. Ada orang tanya yang macam, abang kenapa, macam mana saya nak, saya sekarang dekat matrikulasi. So dia dekat sekarang matrikulasi. Apakah kata-kata yang terbaik untuk dia. Sebab dia takut dia tak habis matrikulasi dia dan dia takut dengan keputusan matrikulasi dia, dia tak dapat nak further study marine biology. Aku punya nasihat ialah fokus tentang apa yang korang tengah buat sekarang dulu. Kalau tengah habis SPM, buat SPM sebaik mungkin dulu. Sebab tak semestinya, sebab yelah sekarang kau nampak macam marine biology ialah choices pertama kau. Bila kau dapat keputusan terbaik, mana tahu kau rasa kau minat nak ambil medik pula. So baik kau fokuskan keputusan terbaik untuk kau punya SPM. Habiskan sekolah, belajar rajin, buat betul-betul kat sekolah dulu. Um, enjoy the moment untuk sekolah dulu. And then once kalau dah rasa betul-betul nak go into marine biology, dah macam dah tak guna untuk aku nasihatkan untuk supaya minat terhadap haiwan, sebab the first place kau join marine biology lah sebab kau minat haiwan. Once kau dah masuk marine biology, satu benda yang aku boleh, bukan jamin lah, satu benda yang aku boleh kata ialah benda-benda yang kau takut tentang laut semua tu kan akan hilang bila mana kau pergi field dan kau jumpa first hand, kau pegang sendiri haiwan tersebut dekat field lah, dekat tengah-tengah sampel, tengah-tengah laut tu kau dapat pegang. Kau bayangkan orang macam aku, sebenarnya hilang mabuk laut bila jumpa dolphin tengah-tengah laut. So apa lagi aku nak cakap, apa lagi aku boleh kata. Dari situ pun kau dah boleh faham yang walaupun kau takut macam ni laut, kau muntah macam ni pun, bila jumpa je jumpa je benda-benda yang kau minat ni, semua benda tu akan hilang. And then habiskan sekolah, and then fokus dan keep. Hari satu, kalau satu benda yang aku nak tambah ialah keep on update tentang benda-benda yang berlaku dalam marine biology lah. Contohnya kalau ada, jumpa dekat berita, update terbaru sekarang ada jumpa spesies terbaru ikan dekat laut. So keep on baca benda-benda macam tu supaya kau keep on update. Oh sekarang ni ada spesies baru. So taklah macam kau ketinggalan dalam dunia biologi. Contohnya hari tu ada ikan killer whale, dia buat satu behavior yang tak pernah dia tunjuk dekat kamera. So keep on baca benda behavior macam ni supaya kau akan keep on update apa yang tengah berlaku dalam current marine biology punya field lah. Baca benda-benda macam tu dan enjoy untuk marine biology punya field. So any last word ke? Dah habis dah. Terima kasih bang. Oh itu je? Tidak. Tak ada macam nak kata-kata akhir kau ke apa? Kata-kata hari. Saya datang nak interview je. Oh mudahnya kerja Aku punya cakap banyak, lepas tu at least sidang air lah. Tu je aku harap aku punya interview ni membantu untuk kau siapkan kau punya folio. Dan nanti apa-apa hal kalau kau dapat peluang untuk further study immunology, contact aku, DM aku. Tu je. Kau ada apa-apa benda nak cakap? Tak ada. Mudah betul lah. Nak jadi student lah macam ni. Interview orang, bila minta tanya apa tak tahu. Okay. Bye. Thank you. Saya bang. Welcome.